Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1406. Kita lihat yang belakang. Jadi secara khulasahnya seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat sebenarnya bid'ah adalah kesesatan, dalalatu. Seperti mana orang-orang Nasrani, Yahudi, antara bid'ah yang terbesar mereka lakukan adalah bid'ah yang bertentangan di sudut syariat. Yahudi, Nasrani ahli kitab, mempunyai kitab Taurat dengan yang kita Injil. Tetapi bid'ah yang menyebabkan mereka sesat dan mereka menjadi musyrik, iaitulah mereka menganggap Uzair itu anak Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Quran disebut oleh Allah, termasuk juga Isa adalah anak Allah. Bid'ah yang lain mereka menyatakan Isa itu sendiri adalah Tuhan. Dia adalah Allah, Allah itu adalah Isa. Jadi itu yang dimaksudkan dengan bid'ah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap daripada bid'ah itu sesat. Yang dimaksudkan adalah kembali balik kepada sesuatu yang bertentangan di sudut aqaid ataupun aqidah. Seterusnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka dia hanya cukup berkata jadilah, maka jadilah ia. Kembali balik pada sudut aqaid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan masa, zaman, sehinggalah zaman itu Allah Subhanahu wa taala tetapkannya sehingga menjadi abad, menjadi kurun, sampai peringkat beribu-ribu tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Akan tetapi hendaklah kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala apabila dia menghendaki, dia menciptakan kun fayakun seluruhnya, dan bukan mengikut daripada peredaran-peredaran. Peredaran itu kembali balik pada makhluk yang dicipta oleh Allah. Tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan, menciptakan, tidak ada kaitan waktu dan masa. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya azali. Kalau sekiranya kita mengkaitkan, setelah Allah Subhanahu wa taala cipta langit, setelah Allah Subhanahu wa taala cipta bumi, bermulalah kehendak Allah dalam nak menciptakan makhluk apa di langit, makhluk apa berada di bumi, bahkan dia nak menyusun dan mentadbirnya. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maksudnya di sini adalah seluruh daripada makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diciptakannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala cipta masa, waktu, lalu ditentukan makhluk yang dikehendaki untuk diciptakan bila dia akan lahir, bila dia akan ada. Itu semua adalah hubungan makhluk sesama makhluk. Tetapi dalam menetapkan kejadian makhluk itu sendiri adalah azali. Itu yang perlu kita ketahui. Azali maksudnya adalah dia tidak adanya permulaan dan juga akhir. Itu maksudnya azali. Mana kehendak Allah Subhanahu wa taala azali, dan bukannya Allah Subhanahu wa taala berkehendak setelah dia cipta makhluk. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala baharu menciptakan, baharu berkehendak. Sebab Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas zatnya, lalu apa yang dia kehendaki itu pasti akan wujud, pasti akan ada. Oleh kerana itu, di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh memikirkan pada zat atas kehendak Allah seperti mana kita memikirkan kita juga berkehendak dan mahukan sesuatu. Tidak boleh disamakan. Seperti mana contoh, kita merancang untuk makan sekian pada esok hari, lalu kita pun merancang pada hari ini, esok nanti kita belilah apa yang kita nak makan. Lalu ini adalah satu kehendak kita, mahu tapi esok.
Tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, apabila dia menghendaki, dia tidak ada kaitan. Masa kena beredar seolah-olah esok juga, maka barulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menjumpai makhluk yang dikehendaki wujud esok itu juga. Itu tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Azali itu tidak ada awalnya, tidak juga ada akhirnya, tetapi dialah Allah yang mengawalkan, dialah juga Allah yang mengakhirkan. Kata Imam Ibn Katsir, maksud ayat ini juga adalah, dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesempurnaan, kemampuan dan keagungan kekuasaannya, bahawa jika dia menetapkan sesuatu dan menghendaki wujudnya, maka dia hanya cukup mengatakan kun, jadilah, sekali saja, maka jadilah, yakni terwujudlah sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya seluruhnya. Maksudnya di sini adalah seluruhnya, sehingga apa yang dilihat oleh Allah kembali balik dengan apa yang dikehendaki untuk dia menciptakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan masa, dengan zaman dan dengan usia. Itu yang perlu kita ketahui. Oleh kerana itu, dia sudah aqidatul Islam, ada beberapa lafaz yang tidak boleh digunakan untuk Allah, dia boleh untuk makhluk. Antaranya kam, berapa. Kam umri, yakni maksudnya berapakah umur. Kam umruka, berapakah umur kamu, sama kita. Arba'una sana, 40 tahun. Arba'ina sana, 40 tahun juga. Arba'un boleh, arba'in pun boleh. Sab'una sana, 70 tahun. Tetapi kalimah kam ini tak boleh digunakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agaknya berapa usia Allah, berapa umur Allah, itu bertentangan di sudah akidah. Mengapa? Kerana kita bertanya tentang usia yang Allah tidak ada kaitan dengan usia. Termasuk juga kita nak bertanya berapa lama Allah Subhanahu wa taala telah hidup. Lalu tidak ada jawapannya disebabkan Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak ada kaitan dengan masa dalam kehidupannya. Sebab masa itu adalah makhluk, tidak terikat dan tidak ada kaitan bagi Allah Subhanahu wa taala hidup, Maha hidup dengan masa itu sendiri. Selain daripada itu juga kita tidak perlu tanya pertanyaan-pertanyaan yang lain, seperti mana Allah Subhanahu wa taala dikatakan aina, di mana. Kita sesama kita boleh tanya aina Ahmad, di manakah Ahmad. Lalu kita nak bertanya aina Allah, di manakah Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tidak ada kaitan dengan tempat, seperti mana dia tidak ada kaitan juga dengan masa. Tidak ada kaitan Allah Subhanahu wa taala wujud keberadaannya bertempat seperti mana wujudnya kita bertempat di dunia ni, di bumi ni. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha wujud, dan wujud Allah Subhanahu wa taala maha hebat, maha sempurna, sehingga tidaklah dapat pada akal kita yang waras, yang sempurna, bagaimana akal seseorang untuk menentukannya, kerana tidak ada kaitan untuk menentukan keberadaan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kata ulama-ulama kita pada sifat kalam. Adakah Allah Subhanahu wa taala menghendaki setelah dia berkalam, dia berfirman kun fayakun? Maknanya sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak berkalam dengan kun, maka tidak akan jadi. Lalu dijawab oleh ulama-ulama kita, sifat pada kalam Allah Subhanahu wa taala itu bukannya huruf, bukannya kalimah, bukannya juga dalam bahasa. Kun itu adalah fi'il amar, past tense. Bahasa Inggeris suruh apa? Suruh. Tak apalah, kita semua dah lupa. Ya. Sebab isteri kita orang Melayu, kaum Mak Saleh, tu yang lupa. Maknanya kun tu fi'il amar, maknanya perintah. Lalu kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tak berfirman dengan kun, kaf dan juga nun, maka adakah tidak akan terjadi? Tidak, kata ulama, kerana sifat kalam Allah bukan huruf, bukan kalimah. Hanya Allah nak bagi tahu atas kekuasaannya apabila dia menghendaki atas zat Allah untuk menciptakan segala-galanya. Kehendaknya itu pasti berlaku. Itu maksud kun.
Jangan kita beranggapan bahawa setelah Allah Subhanahu Wa Taala firman kun, kaf dengan nun, barulah terjadi. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berfirman, maka tidak akan jadi. Sedangkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala pada zat Allah yang azali lagi qadim adalah tanpa huruf, tanpa kalimah, tanpa bahasa. Lalu tidak memerlukan akan satu kalimah sehingga jadilah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini atas kehendak Allah, bukan atas kehendak mesti ada kalimah dan huruf itu wujud maka terjadilah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak seperti mana makhluk. Seperti mana kita sekolah, guru pun kata iftah kutubuka, iftah kitabuka, ataupun kitabuku, bukalah buku kamu. Lalu kita pembukanya. Lalu guru mengatakan uktub, tulislah perintah. Kita pun mula bertulis. Tetapi tidak ada kaitan Allah Subhanahu Wa Taala kata kun, maka terjadilah dengan apa yang dikehendaki, macam atas perintah kita ataupun guru perintah kita tadi. Tidak boleh disamakan. Tidak boleh disamakan, dimisalkan, diumpamakan. Tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh disamakan dengan sifatnya makhluk. Itu mengikut ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada lagi beberapa ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala antara contoh ayat yang lain, wa ma amruna illa wahidatu kalamhil bil basar. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti mana kerjapan mata ataupun kerdipan mata. Apa maksudnya di sini? Mustahil manusia boleh menciptakan sesuatu dengan kerdipan mata. Mustahil manusia boleh buat sesuatu, satu amal dengan kerdipan mata. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu secara kiasan, sebab kalimah kalamhi, kalamhid, lamhid, kaf di situ adalah kaf pada kiasan saja. Maknanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menciptakan alam dengan sekali perintah, satu kali kehendaknya laku dengan apa yang diperintahkan dan akan wujud dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia wujud. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan dengan ayat-ayat ini bahawa penciptaan Isa alaihi salatu wasalam adalah dengan satu kalimah, iaitu kun fayakun, maka jadilah ia sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kun fayakun tadi kembali balik seperti mana yang saya sebut, azali, azali, dan bukan dikaitkan dengan perkara itu baharu. Kita berpegang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allah telah menetapkan maqadir, takdir dan semua telah selesai. Kalau dikatakan bahawasanya perkara ini baharu, bukan yang terdahulu, maka bertentangan dengan sifat Allah yang azali lagi qadim tadi. Bertentangan. Lalu bagaimana kita nak memahaminya? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Isa alaihi wasallam seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam, maknanya dengan kun saja atas kehendaki Allah. Ada kata kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kun di sini kehendak dia azali lagi qadim, terdahulu. Hanya turun Quran nak bagi tahu tidak akan adanya Isa, tidak akan adanya akan Adam, melainkan terdahulu atas kehendak Allah. Bukannya kehendak Allah itu baharu. Itu bertentangan di sudut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa atas segala zat, segala-galanya. Qadir, salah satu sifat Allah. Al-Qadir, yang Maha berkuasa. Jadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan baharu, sifatnya qadir, lagi azali. Lalu bagaimana kita memahaminya ini? Maksudnya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala juga qadim lagi azali. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sejak adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu
kita ketahui. Wallahu alam. Jadi kita masuk pula pada ayat ke-118 surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, maknanya orang-orang yang jahil di sini di kalangan orang Yahudi. Yang jahil yang paling besar jahilnya orang pendeta-pendeta Yahudi lah. Rupa-rupanya orang yang jadi rahib, jadi pendeta di rumah-rumah ibadah di kalangan orang Yahudi adalah orang yang paling jahil sekali. Bukan orang yang faham agama, bukan orang yang tahu kitab. Yang tahu kitab, yang alim ni masuk Islam. Ini adalah yang generasi-generasi yang pada mahukan duit, mahukan makan, mahukan itu, mahukan ini. Dia tak mahukan agama. Kata mereka, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung berbicara dengan kami ataupun datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikian pula orang-orang sebelum mereka telah mengucapkan perkataan seperti perkataan mereka itu, hati mereka pun serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Maknanya ini berlaku pada zaman Nabi. Orang itu berkata sesuatu yang pernah dikatakan orang-orang sebelum, zaman Nabi Rasul yang sebelum. Dan perkataan ini tidak ada yang keluar daripada hati yang telah rosak, tidaklah juga keluar melainkan daripada hati yang telah mati. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa tidaklah mereka mengatakan melainkan mereka mengatakan seperti mana orang yang telah mati hatinya sebelum mereka. Mengapa agaknya? Kerana orang yang beriman tidak akan tanya begitu. Kerana telah yakin Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk kita. Memadai. Tapi apabila seseorang itu merasa tidak memadai, kita memerlukan juga Allah. Cuma dia kata, tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak terus langsung berbicara dengan kita? Mengapa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Rasul? Rasul bukan manusia, kita pun manusia. Ada orang yang bertanya demikian. Di situlah dijawab oleh ulama-ulama kita. Bahkan dalam Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah berbicara dengan seseorang melainkan dengan wara'il hijab, di belakang tabir hijab, ataupun Allah Subhanahu wa taala yakni wahyan, yakni wahyu tadi, ataupun seseorang yang mewahyukan sesuatu pada Rasul tadi. Jadi menunjukkan Allah berkehendak manusia mengikut Rasul. Mengapa? Disebabkan kalau manusia mengikut sesama mereka, lalu di sini siapa yang benar di antara manusia? Tapi seorang Rasul pasti dia benar. Kerana hati manusia, hatinya, akalnya, emosinya, perasaannya, jiwanya boleh berubah, tapi tidak padanya huswatun hasanah. Contoh teladan adalah Rasulullah SAW. Jadi oleh kerana itu, kalau kita tidak mahu ikut manusia, tak apa, tapi kena ikut Nabi Muhammad. Dia tak mahu ikut siapa pun silakan, tapi kamu tak boleh nak berpisah daripada Nabi Muhammad SAW. Cuma soalannya bagaimana dia nak ikut Nabi Muhammad? Lalu Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya, kamu kena ikut ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lalu Allah bagi amanah kepada ulama, akan kena tanya mereka. Tapi ini cerita di kalangan ulama-ulama Yahudi, yang mana mereka mengkritik dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini kritik ni. Dia agak rasa hasad dan dengki, padahal yang menurunkan wahyu, yang memilih Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi adalah Allah. Jadi dikritik. Manusia sesama manusia nak kritik-kritik, tetapi kalau sekiranya yang dia kritik itu Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu permasalahan besar. Itu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rabi' bin Huraymalah, dia seorang pendeta Yahudi, berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad,
Jika benar engkau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang engkau katakan, maka berbicaralah kepada Allah hingga dia berbicara kepada kita dan kita boleh mendengar perkataannya. Bukan kita, tapi kami lebih tepat. Sehinggalah kami dapat mendengar perkataannya. Salah satu kebatilan orang Yahudi adalah beranggapan kalamullah adalah makhluk. Huruf, kalimah, suara, bahasa. Dia sudah akidah ada sunnah wal jamaah, kalamullah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran kalamullah. Yang kita baca memanglah suara, huruf, kalimah. Yang kita katakan di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala pada zat kalamnya itu. Bukan huruf, bukan kalimah, bukan bahasa. Sebab kalimah, huruf itu semua adalah makhluk. Suara adalah makhluk. Lalu kalau sekiranya Allah berbicara dengan kita mesti ada kalimah, maka bertentangan dengan sifat Allah, yang mana tidak ada kaitan dengan makhluk pada sifatnya. Jadi ini salah satu kebatilan, dan ini salah satu bid'ah lah yang dilakukan oleh rahib, pendeta-pendeta Yahudi, mengkaitkan kalam Allah seperti mana kalamnya makhluk. Allah boleh berbicara dengan bahasa, Allah boleh berbicara dengan kalimah. Bahkan kalau ikutnya secara logik, kalamnya malaikat pun kita tak pernah dengar. Malaikat yang berbicara terus dengan kita dengan suara, dengan kalimah, dengan bahasa, kita pun tak pernah dengar. Sebab malaikat itu malaikat. Kalau dia jadi manusia sekalipun, kita pun tak tahu macam mana suara dia. Suara ni disebabkan ada kerongkong, ada lidah, adanya angin yang berada. Sebab tu makhraj dengan sifat huruf keluar kat situ. Lalu kalau malaikat yang berbicara, kita tidak boleh bayangkan bunyi suara dia bagaimana. Bunyi macam angin ke, macam guruh ke? Wallahu ta'ala alam. Dia berbicara atas izin Allah, datang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya malaikat Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala perintah dia jadi manusia. Atas kehendak Allah, dia boleh jadi. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala cipta malaikat boleh bertukar jadi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dia pun boleh berbicara dengan lidah seperti mana lidah manusia. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pada Jibril alaihi wasallam, tak, itu semua diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kerana Allah yang akan membolehkan dia berbicara dengan bahasa manusia. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala yang menukar dia jadi manusia. Itu semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan kembali atas diri Jibril alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ. Kalau sekiranya kita ambil pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih berlemah lembut dengan orang yang tak tahu, yang jahil. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. La ya'lamuna ini umum, orang yang tak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala tersebut seperti mana awal daripada juzuk yang kedua surah Al-Baqarah. Sayaqulu sufaha, telah berkata orang-orang bodoh. Yahudi juga. Dalam ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan telah berkatanya orang-orang bodoh, orang jahil, tapi Allah kata orang yang tak tahu. Di sini apa maksudnya? Kenapa ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sayaqulu sufaha, telah berkatanya orang-orang yang bodoh. Dalam ayat ni Allah menyatakan la ya'lamun, orang yang tak tahu. Mana lebih keras agaknya, bodoh dengan tak tahu. Seperti mana kita sesama kita, awak bodoh ke awak tak tahu? Ada anak murid kata dua-dua lah gitu. Lepas tu tanya balik, cikgu tahu semua ke? Gitu. Yang mana cikgu bodoh? Tak mana yang cikgu tak tahu? Gitu. Makna menunjukkan bahawasanya manusia tidak akan sempurna pada ilmunya. Mungkin seorang murid dia lebih pandai pada gurunya dalam satu bahagian, tapi dalam bahagian yang lain gurunya lebih daripada dia, pada anak murid tadi. Tetapi Rasulullah SAW tak ada satu ilmu yang melebihi ilmu Rasulullah. Tidak ada. Tak ada orang yang boleh menyaingi Rasulullah SAW di sudut makrifah, bahkan sampai ilmu duniawi sekalipun, bahkan sampai ilmu perubatan sekalipun.
Bahkan sampai ilmu apa saja, sampai ke ilmu hari terakhirnya manusia tinggal di atas dunia, kemudian mati dia. Itu ilmu Rasulullah SAW. Sebab ilmu kita sekadar apa yang kita tahu, kita amal, tu ilmu. Rasulullah meliputi ilmunya seluruh ilmu yang ada pada umat dia. Seluruh ilmu yang ada pada umat Rasulullah semua milik kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni, lalu difirmankan oleh Allah, kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim, demikian pula orang-orang sebelum mereka telah mengucapkan perkataan yang sama. Maknanya ke orang sebelum ni juga la ya'lamuna, orang-orang yang tak tahu. La ya'lamuna berbeza dengan orang as-sufaha. Orang as-sufaha adalah orang yang telah mengetahui kebenaran lalu diingatkan kembali kebenaran tapi dia menolak. Dia akan jadi bodoh kerana menolak kebenaran. Orang yang la ya'lamun, tidak pernah disampaikan kepada mereka sesuatu yang sehingga mereka jelas mengetahuinya. Itu la ya'lamun, dia agak lembut sikit disebabkan belum bagi tahu pada dia. Dia hanya tahu sesuatu yang dia tahu, tapi banyak lagi yang dia tak tahu. Manakala orang yang bodoh adalah orang yang telah tahu lalu kita ingatkan lagi lalu dia menolak. Itu jadi orang bodoh. Seperti mana contoh kita beritahu tak boleh mandi di sini, sangat-sangat bahaya. Datang orang lain pun nasihatkan dia, jangan mandi di sini, sangat bahaya. Datang orang lain pula kata, jangan mandi di sini, sangat bahaya. Semua datang mengingatkan. Dia kata, peduli apa aku? Lalu dia pun mandi. Sehingga bila dia lemah, tak ada siapa boleh selamatkan dia. Jadi di situ orang yang la ya'lamun ke orang bodoh situ? Orang bodoh. Sebab apabila telah diingatkan beberapa kali, menunjukkan bahawa secara fitrah manusia dia akan dapat satu kesan, perkara ini benar, perkara ini benar. Tapi dia menolaknya kebenaran, maka itu yang jadi orang bodoh. Dan disebut oleh ulama-ulama lagi, wa qala alladhina la ya'lamuna, siapa yang berkata itu? Orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Dua-dua itu adalah orang yang berbicara dengan sesuatu yang mereka tidak tahu hakikatnya. Itulah la ya'lamu juga. Dalil yang memperkuat pendapat ini dan bahawa orang-orang yang mengatakan itu adalah kaum musyrikin Arab, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibu alladhina ajramu sagharun 'inda Allah wa 'adabun syadidun bima kanu yamkurun. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami orang yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Orang yang berdosa kelak akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang sangat keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Apa maksudnya di sini? Sebagai ulama mengatakan bukan sekadar Yahudi Nasrani, tambah lagi di kalangan orang musyrikin. Orang musyrikin. Dan hendaklah kita ketahui orang musyrikin kebanyakan mereka itu mempelajari agama melalui cara tradisi nenek moyang. Dia bukan daripada sampai kepada agama Nabi Ibrahim. Dia berhenti yang terakhir nenek moyang dia. Disebabkan agama Nabi Ibrahim adalah Islam, tidak pernah menyuruh manusia untuk syirikkan Allah. Orang musyrikin menyembah selain daripada Allah, maka dia jadi musyrik. Lalu oleh kerana itu, bila Rasulullah SAW dakwah kepada mereka, mereka juga akan mengatakan, ya Muhammad, kalau sekiranya kau benar sebagai seorang utusan untuk kami yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih engkau, maka kami juga mahu sesuatu yang mana menjelaskan kepada kami tentang kamu adalah benar-benar utusan Tuhan.
Sebenarnya Rasulullah SAW atas mukjizatnya, dia telah memperlihatkan apa yang sepatutnya orang apabila lihat dan dia akan beriman. Akal manusia ni kalau sekiranya atas fitrah balik, walaupun mungkin waktu tu dia kufur, tapi datangnya kebenaran, dia akan terima. Itu akal manusia atas fitrah. Seolah-olah beginilah katanya, mungkin secara zahir dia menolak, tapi hati tidak boleh menolak. Hati tidak boleh menolak. Orang tanya nak atau tidak, mungkin di lidahnya kata tidak kerana dia segan, tapi hatinya kata mau. Begitu. Hati tidak boleh menolak. Seperti mana dia katakan mau atau tidak, mungkin di lidah kata mau, tapi hakikatnya dalam hati kata tidak. Lalu begitu juga pada zaman Rasulullah SAW. Pada hakikatnya telah diperlihatkan mukjizat Nabi, dilihat dua mata. Di manakah mereka menafikannya? Di lidah. Tapi mereka tak boleh menafikan dalam hati. Apa maksudnya cerita di sini? Sesuatu apabila dah masuk dalam hati, sesuatu yang luar biasa, dia tak boleh nak dipadam. Lidah ini boleh menolak, tapi hati tak boleh nak menolak. Itu pasal di kalangan sahabat Rasulullah dulu orang musyrik masuk Islam setelah melihat mukjizat Nabi. Sebelum itu pernah juga melihat mukjizat, tapi mereka tolak. Antaranya Abu Sufyan, beberapa kali pernah melihat mukjizat Nabi dengan dua mata dia. Lidah dia menolak, ini sihir. Kemudian dia masuk Islam pada tahun yang ke-8 Hijrah. Cerita yang pernah dia lihat tu ada dalam hati dia. Lalu dia cerita balik dengan apa dia lihat. Hati tak menolak. Hati tu seolah-olah beriman, tapi lidahnya kufur. Berbeza dengan orang-orang munafik. Lidahnya itu kata ya betul, tapi hatinya menolak. Jadi oleh kerana kedudukan orang munafik ini jauh lebih buruk berbanding dengan orang-orang yang mana hatinya tidak mendustakan dengan apa yang dilihat. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala kata dia tidak mendustakan apa yang dilihat. Mukjizat juga buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan apa yang dilihat. Ada orang mengatakan benar, ada orang kata ini tipu. Yang mengatakan tipu akhirnya masuk Islam juga, sehingga mereka membenarkan yang dulu Rasulullah pernah bercerita kepada mereka. Dan ada lagi satu firman Allah Subhanahu wa taala yang saya tak bacakan di sini, di mana Imam Ibn Katsir mendatangkan lagi banyak lagi ayat-ayat sebagai hujjah. Maknanya hujjah pada surah dan juga ayat yang lain nak bagi tahu kepada kita tentang apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang terdahulu. Seperti mana Nabi Musa alaihissalam, dia Musa kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa taklima, secara langsung. Tapi kata ulama, maksud secara langsung bukannya seperti mana kita berbicara dengan seseorang secara langsung. Kata ulama, bukan maksudnya begitu, tapi menunjukkan kemuliaan Nabi Musa dapat keistimewaan begitu. Bukan dikaitkan bahawasanya bagi dia tuanku berbicara dengan kita secara langsung juga. Lalu diberi contoh seperti mana Allah Subhanahu wa taala juga berbicara secara langsung dengan Nabi Musa. Juga bertentangan di sudut akidah Sunnah wal Jamaah. Bukan juga. Lalu bagaimana kita nak memahami? Lalu dijawab oleh ulama, ini salah satu pada keistimewaan Nabi Musa saja. Hakikat tidak diketahui. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wasallam boleh bercerita, Allah berbicara dengan dia. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, kalau begitu ya Musa, kami tidak akan beriman sehingga kami pun nak dapat berbicara dengan Allah seperti mana engkau. Apa maksudnya di sini? Mereka beranggapan Allah Subhanahu wa taala berbicara seperti mana seseorang yang berbicara. Suara, kalimah, huruf, bahasa. Jadi oleh kerana itulah salah satu kebatilan orang Yahudi ini dia.
sehingga kebatilannya itu hidup dalam agama dia. Itu pasal dalam datangnya Islam untuk menyelamatkan mereka sebenarnya. Banyak ayat sebenarnya, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jara. Dan ingatlah ketika mana kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Kata Abdullah bin Abbas, dua mata nak lihat Allah. Allah Subhanahu wa taala bukannya makhluk, bukannya lembaga, bukannya ada warna-warni gambarannya, sudutnya. Tidak ada kaitan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kalangan orang-orang Yahudi beranggapan, ya, Allah Subhanahu wa taala boleh dilihat dengan dua mata seperti mana dia melihat matahari dan bulan. Kerana itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghukum bagi orang-orang yang berbicara menyifati Allah dengan sifat yang tidak selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, tasyabahat qulubuhum, hati mereka mirip ni maknanya seumpama juga hati orang-orang musyrik yang terdahulu, termasuk juga orang-orang yang kufur yang terdahulu. Hati orang-orang musyrik Arab itu serupa dengan hati orang-orang sebelum mereka dalam kekufuran, keingkaran dan kesombongan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih. Demikian tidak ada seorang rasul pun datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan ini adalah seorang tukang sihir ataupun orang gila. Maknanya setiap para nabi rasul diuji oleh Allah, sehingga pasti seorang nabi, seorang rasul yang datang dakwah pada kaumnya, lalu kaumnya akan mengatakan ini sahir ataupun majnun, ini orang-orang yang pandai buat sihir, ataupun ini adalah orang gila saja. Bahkan kalau ikut pada firman Allah Subhanahu wa taala, dia dah bermula pada zaman Nabi Nuh alaihi wasallam. Kalau ayat Quran cerita pada Nabi Adam dengan Nabi Idris tidak disebut, tapi bermulanya sahir dengan majnun pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Nuh alaihi wasallam. Sehingga semua para Nabi Rasul Ulul Azmi diuji yang sama. Nabi Ibrahim juga disebut sahir, majnun. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Sampailah Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga disebut sebagai sahir, majnun. Disebabkan begini, tradisi orang Arab, kalau dia buat mantra, ayat dia tu dia susun bagi sedap-sedap lah bunyinya. Lalu Rasulullah SAW, Nabi berbicara bagi mereka seperti mana orang yang sedang bersyair. Sebab syair itu dia dengan susunan-susunan yang sedap bunyinya. Lalu Rasulullah atas sabdaan Nabi, Nabi telah diberi oleh Allah jawami'il kalim. Apabila berbicara, lidah Nabi susunan kalimahnya seperti mana syair. Bahkan yang istimewa lagi, yang hebatnya, apa yang disabdakan Nabi menyebabkan orang masuk Islam. Orang itu sangat membenci Islam, membenci Nabi, membenci dakwah Nabi dan orang-orang yang telah masuk Islam. Satu ketika Rasulullah SAW dakwah dan bicara depannya, masuk Islam je, hilang kekufurannya, hilanglah hasad dengkinya, sehingga dia mencintai Rasulullah dan umat Islam. Lalu apabila dah berlaku begitu, teman-teman orang tadi mengatakan, lihatlah kawan kita, teman kita telah terkenanya sihir Muhammad. Kerana itulah dia mengikut Muhammad, kerana terkenanya sihir tadi. Macam zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dia masyhur dipanggil Nuh Majnun, Nuhan Majnun, maknanya Nuh yang gila pada zaman Nabi Nuh. Tapi walaupun dikatakan Nuh ini seorang yang gila, terkenal kerana kegilaannya, tapi bila mereka sakit, anak sakit, bawa kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh akan doakannya. Lalu sekarang ni siapa yang gila? Dikatakan orang itu gila, tapi minta dia doakan.
Terima pula kerana apa? Ambil kesempatan asalkan mereka sihat. Bahkan semua para Nabi Rasul begitu, termasuk Nabi Isa pun pernah. Orang ambil kesempatan atas mukjizatnya. Nabi Musa pun pernah. Ya Musa, asyik makan manna wa salwa, manna wa salwa. Nak juga makan kacang, nak makan sayur. Kau kan Nabi Rasul, doa mustajab. Buatlah magic sikit tu kami. Begitu. Nabi Isa alaihissalam pun begitu juga. Ya Isa asyik makan apa yang tumbuh dekat tanah aja. Kami nak makan juga makanan yang turun pada langit. Nabi Isa tak pernah minta. Yang minta tu Al-Hawariyun ataupun pengikut Nabi Isa. Dia ambil kesempatan atas mukjizat Nabi Isa. Nabi Muhammad ada begitu? Ada, tapi akhirnya dia masuk Islam juga. Ada juga orang yang ambil kesempatan atas Nabi SAW, tapi yang terakhir dia masuk Islam. Dia orang kafir, dia nak kaya. Rasulullah panggil sahabat, ada tak untuk zakat? Ada ya Rasul, bagi dia. Tapi dia kafir ya Rasul, bagi dia. Bawa balik ke Mekah. Tahun kemudiannya dia masih kafir. Nabi tanya, ada lagi untuk zakat tak? Ada. Bagi orang tu yang dulu minta tu, bagi lagi dua kali. Dan sekali jumpa Rasul, bukan minta unta, ya Rasul aku nak masuk Islam. Kita tak tahu mukjizat Rasul melihat sesuatu yang akan datang. Itu salah satu mukjizat, bukan ilmu dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita berhenti pada muka surat 409. Kita selesailah tu. Nanti kita sambung ayat 119. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.